Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Siapa yang akan bekerja, saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, bersedia untuk bersemangat untuk teruskan perjuangan hidup kita selagi mana kita masih lagi boleh bernafas. Dan ada kaitan dengan topik pada malam ini sebab penyakit-penyakit yang disebabkan oleh autoimmune disease atau penyakit-penyakit autoimun. Nanti saya explain apa maksudnya. Adalah begitu banyak sekali sampai lebih daripada 100 jenis. Sebagian besarnya nama tak pernah kita dengar pun. Tapi saya akan cerita yang mana yang common atau kebiasaan kita tengok ataupun kita hadapi sekarang. Siapa yang ada autoimmune disease? It's very common. Ada setengah tempat sampai 20% daripada kita yang pernah mengalaminya dalam seumur hidup. Kadang-kadang dia datang sekejap dia pergi, tetapi ramai yang susah nak orang kata apa, sembuh secara sepenuhnya. Kadang-kadang bertahun-tahun, kadang-kadang sampai dah give up pun ada. Jadi kita nak cerita, semoga anda semua pada malam ini ada harapan. Ingat, saya memang akan terus berjuang untuk sama-sama kita. Saya pun tak perfect, sakit, ada masalah-masalah lepas dan kita cuba pertahankan supaya dia tak kena relapse, umpamanya kanser. Kalau tak kanser pun autoimmune ni juga amat sengsara bagi mereka yang faham maksud saya. Boleh-boleh? Alright, so dengar dah ambil nota, dah sedia? Tolong tekan like dan share sebab ini juga sebagai amal. Bagi saya, dah sampai ketikanya saya merasakan apa yang saya buat walaupun dalam keadaan letih kadang-kadang, tapi saya nak buat juga sebab saya tahu akan ada minimumnya seorang yang tunggu di luar sana yang mungkin dapat saya tukar wajah hidupnya walaupun tak dapat lama senyuman, dapat sehari senyum sekali pun Alhamdulillah sebab dia dah sengsara begitu lama. Anda tak tahu kalau kena contohnya saya bagi nama-nama penyakit seperti dengar dah sedia belum? Voice semua saya dah check, hijau dua-dua belah ni okey. Nombor satu ialah faham dulu apa autoimmune. Walaupun berkali-kali kita dah pernah dengar autoimmune sendiri. Imun tu maksudnya semua sel-sel yang menjadi army kita, menjadi penahan daya, maksudnya kekuatan imun kita tu untuk melawan virus, bakteria, penyakit semua. Sel-sel tu dalam keadaan tenang, dia tak protect lagi dah, tak kawal lagi dah, dia buat mistake. Dia anggapkan sel-sel organ ataupun tisu kita ni atau gelenjar-gelenjar kita pun dia anggap sebagai foreign body, sebagai orang asing. Jadi kerja dia ialah tangkap orang asing, kalau boleh bunuh-bunuh, kalau boleh kita telan-telan. Jadi kalau dia salah tengok, buat kesalahan atau kesilapan, contohnya kalau dia tengok kat mata ataupun kat thyroid, mata pun ada kes-kes seperti Sjogren syndrome yang menyebabkan mata jadi kering, mulut jadi kering, semua badan semua jadi kering. Tu ada satu autoimmune namanya Sjogren syndrome. Tu teruk sampai vagina you semua jadi kering habis. Okey, batuk gila-gila. Tu Sjogren. Tapi you jangan dengar kan. Tapi yang you rajin dengar apa dia, seperti thyroiditis. Pernah dengar tak? Yang hyperthyroid, yang mata sampai nak terbeliak tu, hyper tu dipanggil grave disease. Itu autoimmune. Berarti thyroid ni tak sepatut dia attack balik organ ataupun tisu-tisu bahagian thyroid ni. Jadi rosak habis. Faham tak? Jadi dia bermasalah, jadi hyper. Sebab apa? Bila dia attack, gland kita ni nak kerja kuat, nak bayar balik hutang-hutang thyroid hormon yang tak cukup tu. Jadi dia bengkak. Pernah dengar tak? Pernah tengok tak? Dan you jadi kurus, you jadi ketar, berpeluh, mata jadi terbeliak, lepas tu jadi panas baran, muka jadi merah, hot flashes punya konsep tu. Itu autoimmune. Dan bukan sehari dua, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang-kadang kena buat bermacam-macam, kena pergi buat rawatan. Itu topik khas untuk thyroid saja. Tapi saya nak bagi contoh autoimmune lain yang dipanggil Hashimoto's ataupun low thyroid hormone, hypothyroidism. Semua rendah, enjin kita jadi perlahan, you akan selalu rasa sejuk, cepat besar, maksudnya badan boleh gemuk, lepas tu you akan rasa malas, tak ada mood, kesian. Orang macam ni pun dia jadi down. Okay? Itu disebabkan oleh autoimmune. Lagi saya bagi ada lebih 100, saya bagi 5-6 je. Pernah dengar tak adrenal gland? Yang di atas buah pinggang kita ada 2 kelenjar yang cukup mustahak, yang jaga emosi you, jaga waktu you stres. Kortisol keluar semua tu, kalau tak cukup pun bermasalah, kalau lebih pun bermasalah. Adrenal gland ni nampak je kecil atas buah pinggang pun setengah, tapi orang lupa atas dia macam ketayap, dia macam pakai topi putih tu kat atas tu, kecil je. Yang tu kalau berproblematik, kalau body kita anggap dia sebagai orang asing, siap. Tak cukup adrenal gland, mulalah besok dia nak ganti balik dengan steroid.
Kan selalu orang-orang autoimun ni, semua penyakit autoimun kalau tak boleh ubat je, dia bagi apa? Dia bagi steroid. Tahulah. Kalau dia attack otak dan saraf-saraf, you akan dapat satu penyakit nama multiple sclerosis. Habis badan kita ni jadi sakit je, tak tentu sebab dan tak tentu bila, dan sakit tu lebih teruk sampai kena pakai tongkat, lepas tu kena pakai wheelchair. Allahu Akbar. Sebab tu saya nak cerita autoimun ni secara lebih serius, dan you yang dengar ni tolong bantu bagi mereka yang you dengar ada autoimun. Dan you yang kena pun malam ni jangan putus asa. Saya nak bagi jawapan sekejap je lagi. Sambung dulu. Saya bagi contoh seperti kod-kod you tak tahu ni pun autoimun, seperti ankylosing spondylosis. You pernah dengar tak yang orang macam sakit tu macam slip disc lebih pada tu pun ada, sebab dia keras. Ankylosing tu maksudnya dia keras. Spondylosis tu maksudnya macam bambu jadi. So you dapat bamboo bone belakang you punya spinal cord ni dengan leher-leher sekali, tengok tempat mana. Allahu Akbar. Habis ligamen you jadi frozen. Tahu frozen tak? You pernah dengar tak macam orang frozen shoulder tu, tak boleh gerak. Sakit, sana sakit. Ini yang seksanya autoimun ni. Saya kata walaupun dia bukan kanser, tapi sengsara dia kadang-kadang lebih teruk pada orang kena kanser. Sarkoidosis, orang yang ada autoimun yang dia tak kenal paru-paru dia. Jadi army dia, polis dia patut jaga kita punya paru-paru, dia tembak pula paru-paru tu. Habis, rosak. Lepas tu ada masalah rheumatoid. Rheumatoid arthritis, you pernah dengar kan? Lalu saya cerita tentang masalah sendi, masalah ni lah, macam orang ada arthritis tapi bukan arthritis sebenarnya. Sakit tak jauh beza. Sengsaranya lebih lagi, sebab rheumatoid ni dia boleh berlaku bukan saja sendi-sendi besar, sendi-sendi kecil, semua jari-jari semua dia boleh attack. You bayangkan, tu rheumatoid arthritis ni kesian. Saya tahu orang yang ada gout, dia macam banyak bersahabat dengan orang yang arthritis ni lah. Diabetes, ada umpamanya dulu orang tak tahu diabetes type 1 tu mungkin disebabkan oleh autoimun, tapi sekarang dah banyak petunjuk mengatakan dia juga apabila pankreas tak dikenali oleh pengawal dia, maksudnya kita punya sel-sel imun ni, dia attack balik, itu dia panggil autoimun. Baik, siapa dah faham masalah ataupun konsep autoimun ni, tulis kat situ faham. Sebab kalau you tak faham autoimun, nanti saya suruh buat sesuatu, you kata kenapa dok, kena buat tu, kena buat ni. Rupa-rupanya ada kaitan dengan kita nak mengimbangkan balik, nak membetulkan balik. Sebab you pernah dengar juga penyakit seperti celiac disease, Crohn disease, bahagian usus kita. Berarti saya cerita daripada mata tadi ke leher, ke tulang, ke paru-paru, jantung pun ada. Jantung namanya, kalau tak salah saya, tadi ada nama dia, myasthenia gravis untuk thymus. Apa, nanti kalau saya ingat saya cerita balik. Satu lagi, thymus ni, atas papan dada ni ada satu, dia panggil headquarter untuk training white blood cell kita, immune system kita semua ada dia punya base dekat situ. Itu pun dia attack. You bayangkan macam Pulapo kat Kuala Lumpur tu, training polis kan, untuk orang training kan, tempat tu pun dia attack, polis tu attack tempat training polis tu sendiri. Bayangkan macam mana tu. Jadi ini yang menyebabkan orang takut sangat dengan cerita-cerita autoimun ni. So baik, kita dah habis mukadimahnya. Ada satu sel yang dikeluarkan nama T helper 17. Dia tak payah ingat ni, tetapi untuk ahli-ahli sains, dia nak tengok kenapa sel ni boleh lawan balik pada diri sendiri. Salah satu disebabkan oleh T helper cell nombor 17 ni, special, dia sepatutnya mententeramkan keadaan. Dia tak boleh lagi dah kontrol. Maksudnya beginilah, tak ada lagi kuasa. Kalau orang dah memberontak, polis dengan askar dah memberontak, patutnya ada kuasa yang lebih besar, sama ada memberi arahan untuk cepat-cepat jaga supaya tak menjadi merebak ni. Jadi orang yang jaga tu pun, T helper cell ni pun dah tak larat nak kontrol, maka semua jadi free for all. Itu yang jadi teruk sangat, sampai kalau yang kulit melompat habis. Pernah dengar tak? Jadi psoriasis. Rambut boleh jadi botak. Alopecia alopecia areata tu kan, yang rambut jadi berlubang-lubang, botak-botak tu jadi buruk sangat. Kalau botak semua tak apa, dia berlubang-lubang pula tu. Jadi ini semua menyebabkan kita kena risau dengan autoimun. Ramai orang, bila doktor bagi diagnosis, kadang-kadang mereka asyik kena makan steroid. Lama-kelamaan ada kesan sampingan. Setelah 5-10 tahun dia give up. So kalau datang ambil lagi steroid. So saya nak bagi harapan, iaitu nombor satu, cara yang agak lama dah orang pakai ni, mungkin kita tak tahu di Malaysia. Dengar ya. Salah satu dia konsep kalau katakan kita bermasalah thyroid.
Okay, ada autoimmune yang attack ni. Ada satu ketika dulu, sekarang masih boleh pakai tapi ada cara lain lagi sekejap. Dia ambil gland ataupun kelenjar thyroid daripada contoh lembu ataupun kerbau ataupun kambing, daripada binatang yang bersih. Mereka extract molekul ataupun DNA daripada binatang yang dikenal pasti tu. Lepas tu dia panggil ekstrak ni, diberi melalui oral, makan, dan bila dia masuk dalam perut, dia ada konsep di mana autoimmune sel-sel yang nakal tadi kan, yang ingat tak polis dengan Ashka yang kaki berontak tu, dia pergi attack ke bahagian kelenjar yang dimasukkan dalam perut tu. Faham? Jadi kalau dia makan setiap hari beberapa bulan dan seterusnya, maka sel ni attack bahagian yang dalam perut tu. Seolah-olah macam dia anggap yang itu yang thyroidnya, atau yang itulah dia punya sendinya, atau itulah dia punya, apa saya kata tadi, adrenal gland kan. Dia anggap. Berarti dia membenarkan original tisu atau organ tu berehat untuk merawat diri sendiri dan mendapat kesembuhan. Dah banyak kes-kes yang dapat bantuan ini. Caranya nombor satu. Tu dah ada orang testimoni yang bagus-bagus lah. Cuma kita orang Islam ni risau sikit sebab kadang-kadang dia ambil daripada binatang-binatang yang you kena pasti dulu sama ada halal tidak kalau boleh. Tapi untuk perubatan saya kira kalau dah desperate sangat sampai dah teruk sangat, saya rasa mungkin dibenarkan. Itu pun banyak binatang-binatang yang bukanlah khinzir ya. Walaupun khinzir pun dia orang pakai juga. So kita tak payah ambil. Itu satu. Ready? Baik. Sekarang tiba masanya yang cara moden yang saya akan pelopori pada semua autoimmune dan juga kebanyakan penyakit-penyakit yang kronik. Ini penyakit yang kronik lebih daripada 6 bulan. Tak mungkin dia akan baik bawah pada setahun. Kalau bawah pada setahun tu mungkin dia cium sekejap je you, lepas tu dia goodbye. Itu Alhamdulillah. Tu Tuhan nak bagi rezeki pada you. Tetapi kebanyakan autoimmune lebih daripada setahun. Dan saya dah kata boleh bertahun-tahun. Namun jangan you takut ya. Ready? Number one, kenal pasti ada tak event ataupun kejadian ataupun sesuatu yang berlaku pada you sebelum you mula kena autoimmune disease ni. Saya ulang. Ada tak sesuatu peristiwa yang berlaku yang stressful, yang cukup stres? Sebab apa? Kajian untuk autoimmune ni hampir ke semua kes, hampir ke semua, adalah sikit-sikit yang you terlupa mungkin, tetapi selalunya ada isu, ada saya kata apa, peristiwa tadi. Dan kadang-kadang peristiwa tu mungkin dah berlalu setahun dua, you terlupa, baru autoimmune tu naik, timbul sakit kulit, keluar, membara, menyala, bengkak, sakit tak boleh gerak, semua tu pelan-pelan kan. Autoimmune bukan terus sampai tak boleh gerak. Dia berbulan-bulan, berminggu-minggu, nampak benda tu lebih teruk. Tapi saya nak check dengan you. Cuba checklist pertama. Senaraikan apa dia yang berlaku, satu atau dua. Atau lebih daripada dua tu teruk sangat lah pula. Tapi memang benar ada cerita stres. Sebab apa? Stres ada kaitannya dengan sama ada physical, contoh you accident, ataupun ada sesuatu yang berlaku kat rumah you, kena rompakan atau you terkejut. Faham tak? Inilah maksudnya physical. Tapi yang lebih banyak ialah emosi. Contoh you kehilangan orang yang you sayang, adik-beradik you atau ibu atau bapa you yang you tak boleh duduk tanpa mereka, contoh macam itulah. Ataupun setengah orang muda-muda kan, autoimmune ni boleh berlaku pada semuda belasan tahun, boleh. Kadang-kadang ada masalah relationship antara suami isteri terutama sekali, ataupun boyfriend girlfriend ditinggalkan. Ini amat mustahak. Jangan main-main sebab trigger ataupun pemacu atau pemicu autoimmune disease ni datangnya daripada stres. You mungkin bila dengan stres you tak rasa sangat. Saya tahu perkataan stres ni tidak menakutkan you. Tak tahu kenapa orang tak risau berkenaan dengan stres ni. Tapi bila stres tu mengeluarkan penyakit seperti kanser, baru dia kata, ya tak yalah doktor, saya kena betulkan. Kadang-kadang pembetulan tu datang terlalu lewat. Namun masih boleh dibetulkan. Cuma bila memory tu dah masuk, faham tak? Dan dah mengeluarkan
pemberontakan, nak betulkan keadaan tu jadi lambat. Autoimmune ni jangan main. So boleh tak? First you identify. Kenapa saya suruh ni? Sebab selagi mana memori dia, selagi mana you rasa you masih tak padam file tu, dia tak akan baik. Saya terus terang beritahu sebab ini nombor satu punya sebab. Boleh faham ke ni semua? Saya nak you telan dulu, nak you absorb yang saya cerita ni sebab betul ke? Yang saya cerita ni ada. Jangan sangkal. Jangan cuba nafikan. Jangan cuba kata, itu bukan masalah besar pun. Orang lain pun bergaduh juga suami isteri. Orang lain punya pasal kak, abang, dia tak bayar 100 sen pun kat you. Yang you sakit ni, dia bayar kat 100 sen. You jangan nak peduli ke orang. You tengok diri you betul tak masa you marah dulu tu, masa you bertengkar tu macam nak lari pada rumah. Ada. Meluat sangat lah. Dunia ni macam tak ada makna lagi dah. Macam tak syok lah hidup you. Tolong. Saya tak cerita tentang Along cari lagi. Yang ketar setiap malam. Nak buka pintu pun takut. Nak pergi kerja pun takut. Sebab apa? Takut nanti Along jumpa you. Pun menjadi masalah. Ada you buat dosa yang besar ke, yang you simpan, you bertopeng sangat tebal, itu pun diiktiraf sebagai stres. Sebab itu orang tak kacau, you sendiri yang tahu apa you buat. Wow, ni kalau boleh selesai ni saja, saya boleh beritahu kat you, hampir 70% daripada masalah you akan clear. Clear tu maksudnya kalau kulit bersopak, bersisik, dia boleh clear. Nombor satu. Ready? Nombor dua. Dah habis belum ni? Nombor satu. Okey, masa ni juga, kalau boleh, jangan lupa kepada ada beberapa vitamin dan mineral yang akan berkurangan. Sebab stres akan banyak mengurangkan. Yang paling tinggi jadi masalah mangsa dia ialah potasium. Dan bila potasium tak cukup dalam badan, banyak masalah yang keluar secara fizikal. Termasuk jantung kita berdebar lain macam, kulit kita, penghadaman kita, potasium inside and outside the cell kan, sodium potasium pump tu ganggu. Maka masa you tengah stres ataupun sekarang dah kena autoimmune ni, you kena ambil minimum 5,000 miligram of potassium. Banyak tu, tetapi boleh dapat daripada seperti avocado, seperti jambu, daun salam, daun moringa. Banyak you boleh tengok dalam saya punya YouTube. Titlenya makanan yang tinggi dengan potasium. Tolong. Okay. Seterusnya, nombor 3 telah disebabkan oleh infection dulu. Inflamasi ataupun senang infection. Orang yang kena autoimmune ni, sebelum, semasa ataupun dia tengah in between nak kena lagi sekali, dia ada orang panggil remission. Kalau kena steroid tu dia lega-lega, tetapi steroid lama-kelamaan dia jadi orang panggil resistant. Maksudnya dah ada rintangan. Ambil kena banyak lagi dos baru efektif. Lepas tu tahun depan kena ambil tinggi lagi daripada 5 mg ke 10 mg, 15 mg. Daripada sebiji di 2 biji. Masya Allah. So saya nak you berhati-hati dengan inflamasi. Berarti kalau you dapat kurangkan masalah daripada kena infection lah. Maksudnya bakteria ke, fungus ke, virus, zaman-zaman cough and cold, tak kira COVID lagi pun kena jaga diri. You kena cari jalan untuk mententeramkan you punya masalah inflamasi, radangan dalam badan. Okey, contohnya sebab tu kita suruh makan apa? Omega 3. It's very important. You tak tinggal omega 3. Okey, tadi saya suruh ambil apa? Potassium. Kan? Ni semua kena tulis ni sebab you yang dah kronik lebih daripada 5 tahun jangan putus asa sebab nombor 3 ni semua orang dah tahu. Kalau ambil 10 orang kena autoimmune, 9 orang tak cukup vitamin D3. Melawak-melawak juga. Dunia keseluruhan lebih kurang 70-75% tak cukup vitamin D3. Orang yang berpenyakit autoimmune selalunya lebih daripada 90%. Hampir kesemualah tak cukup vitamin D3. Kalau ada pun dia kawasan yang rendah. Kalau termasuk dah normal pun. Tapi kita nak dia atas. Dia tinggi. Sebab tu orang yang ada vitamin D3 yang mencukupi bila dia dah sakit, dia tak berapa berat sakit dia. Dan kalau dibagi dos yang betul, dia boleh menurunkan lagi masalah sakit, kulit, tak boleh jalan dan sebagainya. Terkenal dengan D3K itu untuk orang yang memang berat autoimunnya menyala-menyala ni, dia setengah tempat tu bagi sampai 100 ataupun 200,000 unit vitamin D3. You jangan nak pergi ambil pula 1,000, 100,000, 200,000 tu. Saya cerita ni adalah di bawah protokol doktor yang pakar dalam vitamin D3 ni. Kita, saya dan anda ambil lebih kurang 10,000 cukup untuk orang kata apa tidak bermasalah. Sebab kalau saya suruh you makan lebih daripada 20-30 ribu nanti jadi kontroversi. Tapi saya sendiri kalau masa menyala ke kena penyakit kan, kita ni ada kanser, kita kena hati-hati. Tak kurang daripada 5-10 ribu lah sehari saya ambil.
Saya ulang. Sebab tu Santera, ingat tak Santera? Saya suruh you makan, kalau masa biasa, sebiji pagi, satu sachet pagi, satu sachet petang. Betul? Untuk maintenance. Tapi kalau you tengah menyala, saya suruh ambil 2 pagi dan 2 sachet petang. Masih lagi rendah ni, tetapi tak adalah macam yang cuma direkomend dalam RDA tu tak sampai 600 hingga 800 international unit. Tak main lah kalau autoimmune, kalau takat bawah pada 1000 ni. Sebab tu saya nak minimumnya antara 5,000 hingga 10,000 international unit. Dengar dan tulis. Santera 2 pagi 2 petang. Masa tengah menyala, tengah sakit dan sebagainya. Kalau dah steady, jangan berhenti. Sebab D3 selalunya perlu pertahanan. Sambilan you kena matahari tu. So, ini saya spend some time, saya melebihkan waktu sebab ini antara rawatan alami yang paling mujarab. Saya ulang, paling mujarab dan terkenal seluruh dunia. Sehingga kan ada 1-2 protokol. Kalau you tak percaya, you check. Kenapa saya kata macam ni? Orang dah buat berpuluh-puluh ribu international unit, kita masih lagi tak berani menceritakan lebih-lebih. Takut nanti jadi kontroversi. Tapi ingat, kalau you ambil ni, dengar semua type Coimbra Protocol, COIMBRA, Coimbra Protocol. Kalau nak ambil protokol ni, you kena ambil dengan doktor-doktor yang telah disertified oleh mereka. Saya tak mau salah ambil tanggungjawab nanti. Kalau jadi apa-apa, you salahkan I. Tapi saya cerita ni daripada hati saya, nak bantu anda yang memang sengsara. Coimbra, dia memang bagi very high dose. Dia tak main lah 10-20 ribu ni kan. Tapi dia orang kena test darah you dulu, cukup tak you punya T3, T3 pula, itu tak right, sorry. D3, lepas tu you ambil K2 cukup tak? Sebab tu dalam Santera tu kita bagi partner sekali, D3 dengan K2. Tak boleh D3 saja. Nanti jadi kidney stone pula dalam you punya buah pinggang dan sebagainya. So ingat satu Coimbra Protocol, satu lagi nama Michael Holick. Ni semua orang panggil authority dalam penyakit autoimmune yang menggunakan vitamin D3 sebagai dia punya main orang kata apa, protokol dia. Ada seorang lagi daripada Hungary, ada satu center, doktor ni nama Sofia Clemens, dia neurobiologist. Kita nak ambil pun sampel-sampel orang-orang yang dah berpengalaman, dah ada beribu cases dah. Dia juga mengambil vitamin D3 K2 sebagai dia punya protokol yang nombor 1. Nombor 2, dia akan gunakan sistem stress management yang betulnya kita pun dah cakap tadi, ada counselling semua, tapi dia orang lebih percaya kepada konsep diet, dan diet mereka tingginya omega 3. Dia orang banyak pakai fat, dia orang pakai rendah apa yang dipanggil karbohidrat, gula-gula memang tak ada langsung, ada bahan-bahan pantang larang dia. Saya nak cerita pada you, boleh copy tak sekejap Tapi yang dia orang punya main suplemen ialah D3K2 dan makanan-makanan yang macam minyak MCT oil, minyak kelapa darah tu, kalau kita tu pakai, kalau untuk kanak-kanak atau budak-budak muda, kita bagi, masih lagi boleh bagi apa, yang bawah 10-12 tahun tu bagi D&D Kids boleh. Kalau you boleh ambil Sachainchi oil yang ada vitamin E tu, lagi bagus. So vitamin E Sachainchi oil D369 tu boleh digunakan pakai. Tapi satu yang menarik perhatian saya ialah dia tak bagi makan minyak-minyak yang daripada sayur-sayuran dan bunga dan bijirin. You tahu kan, canola oil selalu saya sebut pun, daripada safflower yang ada GMO seperti soya bean bagus, saya tak kata tak elok kan, tapi minyak dia tu kalau datang daripada GMO yang ada glyphosate, yang ada Roundup, yang ada spray-spray tu, dia orang tak galakkan langsung dan memang tak benar. Ada lagi yang dia tak benarkan, iaitu gluten. Dia tak bagi makan casein, iaitu daripada susu. So bahan-bahan tenusu out, bahan-bahan bijirin yang you tak pasti you allergic tak, berhati-hati, termasuklah gandum, terutama sekali yang ada gluten. Lepas tu berhati-hati dengan telur. Saya tak kata tak boleh, tapi kalau you allergic kepada telur, atau kalau you makan yang lebih sakit badan you, berarti you allergic pada protein dalam telur tu. Ada satu lagi dipanggil whey protein. Tahu whey kan? Yang orang angkat berat tu selalu dia ambil whey powder tu, yang tu out. Jangan tempur langsung sampai baik betul. Cheese, bahan tenusu, yogurt, terutama sekali yang ada susu, out.
kecuali yang yogurt yang plain. Untuk probiotik you boleh, tapi itu pun dia tak bagi banyak. Dia orang very serious tentang makanan-makanan bijirin-bijirin ataupun nuts and seeds yang you tak boleh. Ada kacang, ada bijirin yang you tak boleh makan. You sendiri tahu. Sebab tu dia orang ada konsep yang dipanggil elimination diet. Makanan you kena tolak apa yang you tak boleh. You kena tahu sendiri. Kadang-kadang tersalah makan, terkena, terjadi, baru you tahu. Sebab apa? Susahlah kita nak tahu makanan mana you allergic. Tetapi kalau dah berumur sedikit, you dah faham. Aku kalau makan ni, contoh, aku tak boleh makan kacang. Kacang pun tak semua kacang. Kacang tanah je. Nanti naik balik. Contoh kalau saya kena gout, tak boleh belacan contohnya. You tak boleh makan belacan lah. Okay. Setengah orang tak boleh makan ikan bilis. Tapi dia boleh makan tempoyak. Makanlah tempoyak tu. Dia panggil elimination. Yang mana tak boleh, you tolak-tolak sampai akan ada diary you. Yang pantang tetap pantang. Tapi yang ni yang dia tulis ni terkenal seperti kata apa, makanan-makanan ubat-ubatan yang anti sakit, painkiller, terkenal. Painkiller is bad. Ni ada satu yang sensitif juga, vaksin, tapi tak semua vaksin. Saya tak mau campur aduk. Ada setengah vaksin yang kalau terlalu lebih dos ke apa-apa yang tersilap, saya cuba lapik cakap saya. Nanti saya pun dah 3 kali vaccination. Tapi kalau 4-5 kali saya nak berhati-hati juga. Sebab ada di dalam vaksin tu setengah-setengah je yang membahayakan sehingga kan boleh menyebabkan autoimmune. Jaga baik Saya cakap ni berlapik. Saya sendiri dah pergi vaccination. Tetapi jangan sampai tersalah overdose. Itu saja yang saya maksudkan. Sebab dah ada kes-kes yang menyebabkan autoimmune pun. Berarti orang yang kena autoimmune tu kena lebih berhati-hati. Itu maksudnya. Dan last kali ialah berhati-hati dengan suplemen. Yes, memang saya keluarkan suplemen, tapi saya sendiri tahu apa yang saya masukkan, apa saya buat, dan saya sendiri makan. Yang tak boleh ialah you pakai dengar cakap orang aja. Dan terutama sekali kalau suplemen-suplemen ni ada banyak bahan-bahan pengawet, pewarna, pemanis, perasa, yang tu you kena hati-hati. Sebab apa? Inilah sebenarnya terutama sekali artificial sweetener kan, nak bagi rasa, nak bau cantik semua tu. Manusia semua nak makan ubat pun nak bagi sedap. Maklum saja kan, yang ini you kena hati-hati. Okey, tak mau jarak lama sangat sebab benda tu pun kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Terkenal dengan orang yang penyakit ada autoimmune ni, kena hati-hati. Okey, kita habiskan cerita. Last kali jangan lupa kepada vitamin D3K tu minimumnya 5,000 hingga 10,000. Lepas tu jaga you punya diet lah. Sebab kalau ujung-ujungnya tak sempat saya cerita, kalau dah sampai jadi leaky gut, pernah dengar kan? Bocor kita punya usus, kita punya lining tu dah boleh masuk protein-protein yang besar-besar. Itu antara penyebab yang besar selain daripada stres. Habis. So, stres, inflamasi, vitamin D3K tu, diet jaga elok-elok, ikut D&D diet, selamat insyaAllah. Dan akhir sekali saya kata apa? Ialah you kena jaga kepada leaky gut. Ikut elok ya, saudara-saudara sekalian. Kalau lepas 2 bulan you tengok ada perbezaan, Alhamdulillah. Kalau tak ada perbezaan, cek balik apa yang saya kata malam ni you ikut tak. Kadang-kadang you kata you ikut tetapi you tibai you punya refined carbohydrate kat mana-mana, kat supermarket, kuih, you tak peduli sebab apa, you kata dunia ni ataupun hidup ni cuma sekali saja. Siap. Padahal penyakit ni pun Tuhan janji setiap penyakit ada ubatnya. Saya kira pastinya termasuk autoimmune disease pun. Semoga hidup anda sihat walafiat dan dunia ni bahagia, akhirat anda syurga. Dan cuba lepaskan. Okay, let go and feel good all the time. Okay? Terima kasih. Bye.